Assalamualaikum dan selamat pagi kepada murid-murid semua. Okey, hari ini cikgu akan menyambung pembelajaran kita, tetapi kita bermula di rumah hari ini. Kita bermula sekali lagi pembelajaran online PDPR di rumah. Jadi cikgu rekodkan pembelajaran untuk hari ini. Okey, sebelum itu murid-murid sediakan alat tulis, pensel, pemadam, pembaris dan juga buku teks matematik tahun 3 jilid 1 dan juga buku aktiviti tahun 3 yang kita selalu guna di dalam kelas. Jadi kepada murid yang tak hadir hari itu, semasa cikgu bagi buku ini suruh awak bawa balik. Nanti kalau ada masa suruh ibu bapa awak pergi ambil di kelas masing-masing. Sebab sepanjang PDPR ni cikgu akan gunakan buku aktiviti ni lah, lebih mudah seperti mana kita guna di kelas. Okey. Jadi kita sambung pembelajaran kita yang terhenti, iaitu buka muka surat. Kita masih lagi dalam unit 2, buka muka surat 54. Buku teks 54, iaitu selesaikan masalah. Okey. Cikgu ada sentuh sedikit sehari tu semasa kita buat dalam reka cerita, iaitu muka surat 53. Tapi hari ini kita masuk kepada selesaikan masalah. Tapi dia lebih kurang aja dengan topik yang sebelum ni iaitu selesai masalah ini dia memberikan soalan matematik berdasarkan cerita, berdasarkan ayat yang diberi. Jadi yang pentingnya awak kena faham apa ceritanya, apa operasi di dalam cerita tersebut untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Cikgu dah ulang hari itu, ada kata-kata kunci untuk setiap operasi itu. Contohnya tambah, selalunya kata kunci yang kita akan jumpa di dalam ayat itu adalah seperti jumlahkan, bertambah. Itu adalah kata kunci mengenai operasi tambah. Kalau tolak pula, iaitu beza, ditolak. Itu adalah contoh untuk operasi tolak. Okey, hari ini kita hanya fokus kepada tambah dan tolak je. Sebab kita belum masuk lagi darab. Okey. Contoh kalau nombor 1, soalan nombor 1 tengok pada buku teks masing-masing muka surat 54. Okey, nombor 1. Pandalela ada 3,409 keping postcard Malaysia dan 965 keping postcard luar negara. Jumlah postcardnya, okey. Di sini kita boleh lihat kata kuncinya, jumlah. Kira jumlah postcardnya, kira jumlah. Inilah kata kuncinya. Apa cikgu kata tadi? Kalau ada perkataan jumlah, itu adalah operasi tambah. Okey. Dan di sini yang dia tunjukkan adalah cara bagaimana kita nak mengumpulkan maklumat untuk kita menjalankan operasi kita itu tadi, sama ada tambah ataupun tolak. Okey, diberi 3,409 postcard Malaysia dan 965 postcard luar negara. Apa yang dicari di sini adalah jumlah postcard. Dikata tadi di ayat yang terakhir kira jumlah. Itulah yang dicari, jumlah postcard. Jadi cikgu kata tadi kata kuncinya adalah jumlah. Jumlah itu adalah melibatkan operasi tambah. Okey, operasi tambah. Di bawah dia dah tunjukkan. Okey. Ini dalam ayat matematik. Okey, cikgu selalu sebutkan dengan awak ini adalah ayat matematik. 3,409 tambah 965 sama dengan berapa? Itu kita kena jumlahkan. Kita kena cari. Bagaimana kita nak jumlahkan? Kita tukar kepada bentuk lazim. Ini ayat matematik, kita tukar ke dalam bentuk lazim yang ini. Ini adalah bentuk lazim tambah, operasi tambah. Kita tidak boleh menambah kalau dalam ayat matematik. Kita mesti tukar kepada bentuk lazim. Okey, tukarkan
dalam bentuk lazim, pastikan setiap nilai tempat itu adalah selari, iaitu kalau sa ba'da sa, puluh di puluh, ratus dan ribu. Seperti juga nombor di bawah. Juga cikgu tekankan selalu, kalau kita tak mahir, tak ingat dengan nilai tempat itu, kita pastikan nombor yang kita susun itu adalah sama di belakang ini. Bukannya di hadapan. Dia mesti sama di belakang. Okey, jadi bila dah kita buat macam ini, kita tambahlah. Tambah dari belakang, iaitu dari rumah sa dahulu. 9 tambah 5, 14. 4 di bawah, 1 naik atas, 50. 1 tambah sifar tambah 6, 7. 4 tambah 9, 13. 1 tambah 3, 4. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah 4374, iaitu 4374. Okey. Di sini tak penting sebab kita dah buat, dah berapa banyak dah kita buat kan, di berapa muka surat dah kita buat operasi tambah dan tolak itu. Yang pentingnya adalah cara untuk menyelesaikan masalah ini berdasarkan ayat yang diberi. Okey, itu contoh tambah. Okey, muka surat 55 di bahagian sebelahnya, nombor 2. Okey, cikgu bacakan. Bapa Dave memelihara 6,000 ekor ikan keli. 8,846 ekor ikan keli itu dijual. Berapakah baki ikan kelinya? Okey. Bila kita baca ayat ini, kita dapat tentukan itu adalah operasi apa. Jika kita tahu kata kuncinya. Okey, kata kuncinya di sini adalah baki ikan keli. Baki. Selalunya bila baki menunjukkan baki ini, jumlah itu menjadi semakin berkurang. Okey. Dan di sini juga dia katakan ikan keli itu dijual. Ini menunjukkan jumlah yang ada 6,000 itu semakin berkurang sebanyak 846. Okey. Jadi operasinya tentulah tolak kan. Okey, tulis dalam ayat matematik 6,000 tolak 846 sama dengan tepat kosong. Kemudian kita tulis dalam bentuk lazim seperti di sini. Okey, 6,000 tolak 846. Okey, cikgu dah ajarkan hari itu bagaimana nak menolak jika banyak nombor sifar. Okey. Sifar nak tolak 6 tak dapat. Jadi dia pinjam dengan sifar, tak dapat juga. Dia pinjam dengan sifar juga, tak dapat. Dia pinjam dengan 6, iaitu 6,000 di depan ini. Dia pinjam 1, dia ambil 1, jadi 6 tolak 1, tinggal lagi 5. Okey, cara yang mudah cikgu dah sebutkan hari itu. Bila banyak sifar, nombor di belakang sekali akan jadi 10, nombor yang lain akan jadi 9. Okey. Jadi lepas itu awak dapat menolak 10 tolak 6 sama dengan 4. 9 tolak 4 sama dengan 5. 9 tolak 8 sama dengan 1. 5 tolak 5 turun. Kerana sini tiada nombor, jadi turun sekejap ke bawah. Dan jumlahnya adalah yang tinggal lagi, baki yang tinggal lagi 5,154. Okey. Tambah dan tolak sama saja, yang membezakan hanyalah operasi. Okey. Jadi cikgu rasa dah cukup untuk contoh. Kita buka buku aktiviti masing-masing. Muka surat muka surat 36. Okey. Muka surat 36 dan 37. Dua muka surat. Okey. Aktiviti 2. Kita buat sama-sama. Cikgu tunjukkan seperti biasa di kelas. Cikgu tunjuk di depan, awak buat di belakang, sama-sama kita selesaikan. Okey. A. Selesaikan masalah. Malaysia memenangi 323 buah pingat dalam Sukan C 2017. 1,011 buah pingat lagi dimenangi oleh 10 buah negara lain. Berapakah jumlah pingat?
Okey, berapakah jumlah pingat yang nak dicari itu? Okey. Jadi kalau kita kumpulkan maklumat itu, yang dikatakan di sini adalah mengenai pingat dalam sukan C. Okey, Malaysia memenangi sebanyak 323 pingat. 1011 buah pingat dimenangi oleh 10 negara lain. Berapakah jumlah pingat? Okey, keseluruhan dia nak cari di sini adalah jumlah pingat. Itu yang nak dicari. Kita jangan keliru dengan ayat 10 buah negara itu. Itu hanyalah sebagai ayat sampingan saja. Yang kita perlu fokuskan di sini adalah jumlah pingat, iaitu 323 dengan 1011. Itu adalah jumlah yang kita nak cari. Okey. Jadi di ruangan sebelah kanan adalah untuk membuat pengiraan seperti biasa. Okey. Kita tuliskan ayat matematik dia dahulu. Okey, 323 tambah 1011 sama dengan berapa? Tempat kosong. Okey, itu ayat matematik. Okey, kemudian kita tukarkan ke dalam bentuk lazim. Okey, kita tengok dua nombor itu. Cikgu dah tekankan kalau kita nak menambah, kita lebih mudah kita menulis nombor yang lebih banyak dahulu, nombor lebih banyak angka, iaitu nombor 1011 walaupun dia dalam turutan di belakang. Kita tulis itu yang pertama dahulu. Okey, tukar dalam bentuk lazim. 1011 tambah 323. 3 di bawah sifar, 2 di bawah 1, 3 di bawah 1. Okey, kerana nilai tempatnya mengikut nilai tempat. Okey, sekarang kita tambah 1 tambah 3, 4. 1 tambah 2, 3. 0 tambah 3, 3. 1 turun aja ke bawah. Jadi kita dapat jumlah kesemua pingat yang dipungut adalah sebanyak 1334. Okey, tulis balik dalam ruangan jawapan. Okey, mudah kan? Okey, itu untuk A. Kemudian B. Kalau tak sempat tulis tak apa, nanti awak boleh ulang balik video ini dan awak pausekan. Hentikan di tempat yang mana awak nak salin itu. Okey, B. Syarikat Tank memborong 3,800 sarung telefon bimbit. 1,420 sarung itu dihantar ke kedai telefon A. Bakinya dihantar ke kedai telefon B. Kira bilangan sarung telefon bimbit yang dihantar ke kedai telefon B. Okey, kita tengok ayat ini. Kata kuncinya yang penting adalah bakinya. Apa tadi cikgu bagi tahu? Kalau ada kata kunci baki, itu adalah operasi tolak. Okey, kita kena faham soalannya dulu. Okey, cikgu baca semula. Syarikat Tank memborong 3,800 sarung telefon bimbit. 1,420 dihantar ke kedai A. Bakinya, iaitu jumlah selebihnya, dihantar ke B. Tapi dia tak nyatakan di sini berapa baki itu. Jadi untuk mencarinya kita kena tolaklah jumlah keseluruhan, tolak dengan yang dihantar ke kedai A. Okey. Pertama kita tulis dulu dalam bentuk lazim. 3,800 tolak, operasinya tolak kerana dia kata tadi baki. Itu adalah kata kunci bagi tolak. Tolak 1,420 sama dengan berapa? Okey, kemudian kita tukar ke dalam bentuk lazim. 3,800 tolak 1,420. Okey, yang ini mudah kita nak menulisnya sebab dia sama-sama 4 angka, nombornya 4 angka.
Okey, untuk menolak kita tolak dari belakang, dari sa dahulu dari sini. Okey. Kosong, sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak 2, tak dapat. Kecil nak tolak besar tak boleh. Jadi dia pinjam dengan sebelah dia, kawan sebelah dia, nombor sebelah. 8. Dia ambil 1 dari 8, tinggal lagi 7. Okey, ini jadi 10. 10 tolak 2, 8. 7 tolak 4, 3. 3 tolak 1, 2. Okey, dapatlah jawapannya. Jadi 2380 inilah yang dihantar ke kedai telefon B. Jadi tulis jawapannya di ruang jawapan. Okey. Siap 2 soalan. Kalau awak cepat menulis, sempatlah awak salin sebelum cikgu padam. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan C. Okey, soalan C berdasarkan kepada jadual yang diberi. Okey, jadual bilangan tiket yang dijual sempena Carnival Science. Okey, bila dapat jadual macam ini, kita perhatikan, kita tengok dulu jadual itu. Itu adalah pentingnya kita tengok dulu. Kita kenal pasti dulu. Faham dulu. Okey. Kita tengok. Tempat jualan tiket ada 2 tempat, kaunter dan laman web. Bilangan dalam keping, iaitu di kaunter dijual sebanyak 1358. Di laman web dijual 675, lebih daripada jualan di kaunter. Okey, soalan begini menjadi trend sekarang. Banyak keluar soalan-soalan begini melalui penyataan lebih daripada. Yang ini kita dah belajar dari tahun 1 ada belajar lebih daripada, kurang daripada. Itu gunanya sebenarnya untuk kita menjawab soalan-soalan begini. Okey. 675 lebih daripada jualan di kaunter. Ini bukannya jumlah laman web, bilangan yang dijual di laman web. Maksudnya di sini 675 lebih daripada kaunter, lebih daripada kaunter. Bagaimana kita nak mencari ini? Maksudnya dia lebih banyak daripada jualan di kaunter, sebab dia kata lebih. Kalau dia kata kurang, itu bermaksud dia kurang dari kaunter. Bila kata dia lebih, kita kena tambah dengan bilangan keping, bilangan jualan di kaunter itu. Okey. Berapa kepingkah tiket yang dijual di laman web? Okey, inilah yang nak dicari. Keping tiket yang dijual di laman web. Okey. Jangan salah anggap 675 ini adalah jawapannya. Awak pun tulis 675. Salah. Itu adalah pernyataannya lebih daripada jualan di kaunter. Bermaksud dia lebih banyak dari kaunter, sebanyak 675. Jadi untuk mencari jawapan bilangan keping yang dijual di laman web, kita kena tambah dengan kaunter. Okey. Kita tulis dulu ayat matematiknya. 1358 tambah bilangan lebih tadi daripada kaunter tu, 675 sama dengan berapa? Okey, kemudian kita tukar kepada bentuk lazim. 1358 tambah 675. 6 di bawah 3 iaitu nilai ratus, 7 di bawah 5 nilai puluh, 5 di bawah 8 nilai sa. Okey, kemudian kita cari jawapannya. Tambah dari belakang. Masa dulu sa, puluh, ratus, ribu. 8 tambah 5. Okey, berapa? Cikgu dah ajar itu, kita gunakan 8 tu ingat dalam kepala. Tambah dengan 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, 3 di bawah
1 naik atas. Okey, naik atas 50. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 7, 13. 3 di bawah. 1 naik atas 500. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6, 10. Sifar di bawah. 1 naik atas rumah 1000. 1 tambah 1, 2. 2033. Itulah jawapannya. Itulah bilangan sebenar tiket yang dijual di laman web. Okey. Tiket yang dijual di laman web tadi. Okey. Okey, mudah kan? Cikgu harap awak boleh buat. Dan seterusnya, muka surat 37. Okey, ini muka surat 37. Soalan D dan E. Okey, untuk dua soalan ini cikgu mahu awak buat sendiri. Cikgu rasa dah cukup dengan contoh dan dengan 3 latihan yang cikgu dah buat bersama tadi. Okey. Jadi bila semua dah buat, dah siapkan lengkap, buat dengan cermat, dengan teratur, jangan buat cincai, cikgu nak semak pun susah. Nanti bila dah buka sekolah nanti, kita sekarang PDPR selama 2 minggu, cikgu akan semak seperti biasa. Dan siapa yang buat cantik, betul jawapannya, macam biasa cikgu akan bagi stiker. Okey. Setakat itu dulu pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap awak semua boleh siapkan kerja yang diberi ini. Selamat berpuasa semua. Assalamualaikum.